Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita utama, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar telah menerima darjah utama Yang Amat Mulia Satria Bintang Sarawak SBS yang membawa gelaran Pehin Sri. Dalam majlis tersebut, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg mewakili Kerajaan Sarawak telah menyampaikan pingat tersebut kepada Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi dalam Majlis Istiadat Penganugerahan Darjah Kebesaran Negeri Sarawak di Astana Negeri Sarawak pada Rabu. Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi merupakan penerima kelima darjah tersebut selepas Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud, Tun Pehin Sri Dr. Mahathir Mohamad, Allahyarham Tun Pehin Sri Datuk Patinggi Abang Muhammad Salahuddin Abang Bareng dan Allahyarham Pehin Sri Adnan Satib. Untuk rekod, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi dilantik sebagai TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-8 berkuat kuasa pada 26 Januari lepas menggantikan Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud yang telah tamat perkhidmatannya pada 25 Januari 2024. Sebaik menerima watikah beliau turut dianugerahkan anugerah tertinggi negara, Darjah Kebesaran Seri Maharaja Mangku Negara SSM yang membawa gelaran Tun. Kerjaya cemerlang Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi telah menyaksikan beliau memegang beberapa peranan penting termasuk yang di-Pertua Dewan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Menteri Alam Sekitar dan Sumber Asli, Timbalan Menteri Dalam Negeri dan Timbalan Speaker Parlimen. Antara jasa beliau yang utama adalah memainkan peranan penting dalam mengintegrasikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dalam rundingan berterusan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak dan Sabah. Selain itu, beliau turut menerajui transformatif kepada Perlembagaan Persekutuan kepada mempelopori Undang-Undang Anti Lompat Parti kepimpinannya ditandakan dengan usaha berterusan untuk mencapai kemajuan dan pembaharuan di samping memperkemas proses pendaftaran pengundi untuk golongan berumur 18 tahun tidak termasuk institusi diraja. Turut hadir timbalan-timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Uga Embas, Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan dan Datuk Amar Profesor Dr. Sim Koo Hian, Barisan Menteri dan Timbalan Menteri, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki serta div-div kenamaan yang lain. Seterusnya, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak MUT Datuk Sri Julaihi Narawi telah menyampaikan ucapan khas pada Kongres Dunia Mudah Alih 2024 MWC24 di Barcelona, Sepanyol. Beliau telah dijemput oleh pihak Huawei bagi menyampaikan ucapan tersebut melalui sesi perkongsian dengan media antarabangsa mengenai usaha transformasi digital di Sarawak. Terdahulu, Datuk Sri Julaihi bersama delegasi Sarawak mengadakan perbincangan serta lawatan dengan pihak Ericsson sekitar Pavilion Ericsson di MWC24 dan ditemu bual oleh media tempatan semasa kunjungan tersebut. Hadir sama Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Liwan Lagang, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak Datuk Len Talib Saleh, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidol dan Setiausaha Kewangan Sarawak Datuk Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar. Selanjutnya, di Miri, semangat perpaduan merupakan kunci keharmonian hidup kepelbagaian etnik dan budaya di Sarawak dan perlu diperkukuhkan selamanya. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, rakyat Sarawak boleh hidup dalam keharmonian, berkongsi kehidupan bersama dan merayakan perayaan bersama tanpa mengira keturunan atau kaum. Menurut beliau, rakyat Sarawak dapat hidup harmoni, duduk bersama dan meraihkan perayaan setiap suku kaumnya dengan mengadakan rumah terbuka seperti Tahun Baru Cina, Hari Raya, Gawai Dayak, Hari Krismas dan sebagainya yang menjadi tradisi di negeri ini tanpa sebarang persengketaan kerana perpaduan yang kukuh. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina 2024 di Dewan Serbaguna Baitul Mal Miri pada Selasa.
Datuk Sri Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Senadin menambah, sebagai contoh sambutan Majlis Rumah Terbuka Anjuran Persatuan Ketua Masyarakat Cina tersebut turut disertai oleh pelbagai lapisan masyarakat yang berbeza bangsa dan agama. Amalan ini merupakan keistimewaan dan keunikan yang telah menjadi kebanggaan rakyat negeri ini, ujarnya. Dalam pada itu, beliau turut menyeru ketua kaum dan ketua masyarakat agar sentiasa memainkan peranan penting sebagai penghubung antara rakyat dengan Kerajaan Sarawak agar dapat memastikan segala dasar dan maklumat kerajaan dapat disalurkan secara tepat kepada masyarakat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Lee berkata seramai 6,274 peserta telah mendaftar untuk menyertai Miri Marathon 2024 yang akan diadakan pada 3 Mac ini. Katanya program tersebut dijadualkan bermula jam 12.30 malam dari Jalan Merpati di hadapan Permaisuri Imperial City Mall. Menurut beliau, tahun ini pihaknya berbesar hati menawarkan 4 kategori untuk peserta, iaitu 42.195 km maraton penuh, 21.0975 km separuh maraton, 10 km speed run dan 5 km fun run. Katanya pihaknya juga berbesar hati untuk berkongsi bahawa 6,274 peserta berkenaan memecahkan rekod penyertaan untuk acara tahun ini dan menandakan peningkatan yang ketara daripada tahun-tahun sebelumnya. Beliau berkata demikian dalam sidang media Miri Marathon 2024 di Bilik Mesyuarat Pejabat Residen Bahagian Miri pada Selasa. Tambahnya, lebih menarik adalah perwakilan dalam kalangan peserta yang pelbagai dengan individu daripada 37 kewarganegaraan berbeza. Ujarnya 43% daripada peserta adalah merupakan pelari antarabangsa, menonjolkan daya tarikan global Marathon Miri. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu acara maraton ini bukan sekadar perlumbaan, tetapi ia adalah meraihkan perpaduan, kepelbagaian dan semangat manusia. Di Sarika pula, sebanyak 2 buah mesin hemodialisis bernilai RM82,300 telah diserahkan kepada Hospital Sarika pada Selasa di bawah bantuan khas pesakit buah pinggang BKPBP. Penyerahan bantuan tersebut telah disempurnakan oleh Menteri Pembangunan, Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah pada Selasa. BKPBP merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak untuk membantu meringankan beban pesakit buah pinggang di Sarawak yang memerlukan rawatan untuk penyakit buah pinggang dan telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN mulai Mac 2020. Datuk Sri Fatimah berkata beliau berharap bantuan mesin hemodialisis ini dapat menambah bilangan mesin sedia ada dan memberi manfaat kepada lebih ramai pesakit yang mendapatkan rawatan itu di Sarika. Katanya Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak telah membeli sebanyak 24 buah mesin hemodialisis secara tender yang menelan perbelanjaan sebanyak RM987,600. Dalam pada itu, Pengarah Hospital Sarika Dr. Muhammad Eng Syahwat berkata 95 daripada 209 orang di kawasan tersebut masih dalam senarai menunggu untuk menerima rawatan. Keperkembangan berikut, Bintulu Port Holdings Berhad BPHB komited untuk menjadi penyumbang kepada pengurusan produk dengan nilai hampir RM0.5 trilion bersama dengan Pelabuhan Samalaju. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan BPHB Ruslan Abdul Ghani berkata, pelabuhan bersepadu itu memiliki terminal ekspor gas cecair asli LNG terbesar di Asia Timur. Katanya ia turut menjadikan pelabuhan utama di Borneo serta antara pelabuhan bernilai tertinggi di Malaysia kerana keupayaannya menguruskan sebanyak 450 kapal pengangkut LNG setahun sekaligus menyumbang kepada Sarawak. Main export outlet of palm oil products for Sarawak, accounting to 95% of Sarawak export at around 4 million tonne per annum, and we are ranked number 3 in the whole of Malaysia at around 50 million tonne per annum in terms of tonnage. In terms of value and product cost, we could very well be number 1, especially due to the 450 odd numbers of LNG vessels per year, and cargo of one LNG vessel is worth
hundreds of millions. My back of the envelope calculation suggested that Bintulu Port and Samalaju Port combined would handle in the region of nearly R500 billion per annum worth of product. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Apresiasi Media bersama Bintulu Port Holdings Berhad di Kuching pada Selasa. Ujarnya pencapaian itu dilihat sebagai amanah besar Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg yang berhasrat menjadikan Sarawak sebagai kuasa ekonomi hijau dan bersih di Malaysia. Majlis tersebut turut diserikan dengan kehadiran Setiausaha Kerajaan Sarawak yang juga pengurusi Bintulu Port Holdings Berhad, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki serta isteri Datin Amar Baduyah Bujang. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, kami tinggalkan anda dengan Majlis Istiadat Penganugerahan Darjah Kebesaran Negeri Sarawak kepada Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Astana Negeri Sarawak pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.